Okey, okey. Ada siapa hari ni besok ke nak kena vaksin? Nora Shikin, Adina, Nurbatisha, Kitisna. Riri Risman. Dah vaksin belum? Saya dah. Dah, Omar Rizwan Asni dah. Okey. Kamu dapat semua Pfizer lah? Pfizer Okey, alright. Semuanya Pfizer. Siapa yang tak dapat lagi tu, cek selalu Yang belum daftar, daftarkan. Nanti susah. Nanti jangan kamu tertinggal. Okey. Okey, kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ni. Cikgu present. Okey. Okey. Selamat pagi semua. Pada hari ini kita teruskan pembelajaran kita pada hari Rabu 6 Oktober 2021. Okey, tajuk pembelajaran kita pada pagi ini ialah perusahaan Songkok Safwan. Okey, standard pembelajaran ialah 3.6.1, menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara koherensi dan koheren. Objektif pembelajaran, menulis untuk menyampaikan 4 maklumat mengenai perusahaan Songkok Safwan dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara koherensi dan koheren. 2. Membaca, menjelaskan dan menakul bahan mengenai perusahaan Songkok Safwan untuk memindahkan 4 maklumat mengikut keutamaan ke dalam bentuk penulisan. Kriteria kejayaan, kamu dapat menulis karangan lengkap tentang perusahaan Songkok Safwan dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan. Jadi objektif pembelajaran hari ini ialah kamu akan dapat menulis, melengkapkan sebuah karangan yang bertajuk Perusahaan Songkok Safwan. Untuk itu kamu kena rujuk buku teks muka surat 180. Okey. Baik, kita terus kepada pengenalan. Okey. Seperti biasa, cikgu kenalkan sikit tentang Songkok. Tidak asing bagi kamu tentang Songkok. Semua orang, terutamanya yang Muslim, ada Songkok, dan yang bukan Muslim pun pernah melihat Songkok. Okey, Songkok adalah merupakan satu aksesori yang dipakai di kepala. Di kepala, bukan pakai kat lutut. Okey. Dia pakai di kepala dan selalunya ia adalah berkaitan dengan pakaian rasmi, dipakai bersama baju Melayu. Gambar ni gambar baju Melayu. Okey. Kemudian bila dah dikomersialkan, ada pelbagai jenis songkok. Ada songkok yang tinggi. Ni nampak ni, pemuda ni pakai songkok yang tinggi. Biasalah manusia ni akan suka sesuatu yang perubahan, suatu yang inovasi. Ada songkok yang tinggi, ada songkok yang berwarna-warni, ada songkok jalur gemilang. Jadi diwariasikan supaya lebih ramai mengguna, lebih ramai mengikut cita rasa manusia. Itu sedikit tentang penggunaan songkok. So dalam buku teks muka surat 183 ada petikan mengenai tajuk perusahaan Songkok Safwan.
So dia dah bagi sikit pengenalan. Bapa Izuni sudah bertahun-tahun mengusahakan perusahaan songkok. Perusahaan songkok beliau amat maju dan terkenal. Songkok yang dihasilkan berjenama Safwan. Kemudian dengan kedua, perusahaan songkok Safwan kemudian dibagi ... So kamu lengkapkan. Okey. Baik, di sini telah dibagi beberapa idea. Dalam buku teks tu dibagi idea utama. Okey, contohnya di sini renggan pertama ataupun idea yang pertama tentang sejarah pertubuhan, sejarah penubuhan, lokasi, jumlah pekerja, jumlah mesin, pasaran, perancangan masa depan. So dia dah bagi idea utama, kemudian ada idea sampingan. Yang kedua, pelbagai jenis songkok. Ada songkok dewasa, ada songkok kanak-kanak, ada songkok tinggi. Okay, yang ketiga, dia bagi idea utamanya berkualiti. Kualiti songkok tu diterangkan. Istilah cantik, tahan lama, jahitannya kemas, menggunakan baldu berkualiti dari luar negara. Dan idea yang keempat, harga berpatutan. Paling murah RM50, paling mahal RM150. Jadi, arahan dia, hendaklah kamu menulis karangan dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohensi dan koheren. Okay. Koheren ni maksudnya ada gabungan. Contohnya sini dibagi idea utama pelbagai jenis. Gabungkan dengan idea sampingan tu. Songkok dewasa, songkok kanak-kanak, songkok tinggi. Ketiga ni kita akan gabungkan, kita jalinkan dengan idea utama pelbagai jenis. Itu maksud koheren. Okey. Baik, sekarang kita tengok satu persatu. Okey, kita pergi kepada idea yang utama pertama. Okey. Dari situ kita tengok dulu sejarah penubuhan. Maksudnya syarikat itu ditubuhkan pada tahun 2001. Lokasi di Kuala Ketil, Kedah. Lokasi itu tempatlah syarikat tu tempatnya di Kedah. Asalnya pekerjanya 15 orang dengan 12 buah mesin. Perancangan masa depan dia cuba meluaskan pasaran ke Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Okey, kita akan cuba buat 3 ayat berdasarkan latar belakang ni. Latar belakang syarikat ni kita akan cuba buat ayat. Okey, siapa nak cuba? Ayat pertama, isi dia tentang sejarah pertubuhan dan lokasi. Siapa nak cuba? Cepatlah. Volunteer, siapa nak cuba? Idea sendiri. Syarikat Safwan. Okey, kamu sambung pada situ. Syarikat Safwan. Okey. Perusahaan songkok Safwan. Okey, sambung situ. Perusahaan songkok Safwan Cuba ambil yang tu, ditubuhkan pada tu. Okey. Buat satu ayat. Siapa nak cuba? Saya. Okey, cuba. Apa nama yang pertama ni? Syarikat perusahaan songkok Safwan. Syarikat perusahaan songkok Safwan ditubuhkan pada tahun 2001 di Kuala Ketil, Kedah. Okey, bagus. Siapa ni? Emilia. Emilia Syairah. Ha. Oh, Emilia Syairah. Okey, terima kasih Emilia Syairah. Lama kamu tak masuk kelas?
Emilia. Ya, apa ni dah request banyak kali tak boleh. Dia suruh switch account. Oh, kamu guna akaun apa? Account MOE ada masalah sikit. Ya ke? Ha. Terus sekarang ni kamu guna akaun MOE juga? Bukan account biasa. Akaun bahasa. Okey. Okey, kita apa ya? Okey, bagus Emilia dia dah bagi dia. Okey, dia gunakan perusahaan Songkok Safwan ditubuhkan pada tahun 2001 disambungkan dengan di Kuala Ketil, Kedah. Cukup, cukup untuk ayat yang pertama. Okey. Lagi siapa nak cuba? Ada? Ada siapa lagi nak cuba? Senang saja kan? Okey. Okey, contoh dia Emilia dah bagi tadi. Perusahaan Songkok Safwan ditubuhkan pada tahun 2001 yang terletak, di sini ditambah yang terletak di Kuala Ketil, Kedah. Kuala Ketil, Kedah tu istilah huruf besar sebab kata nama khas. Okey. Kemudian kita notah di situ, kita sambung dengan ayat kedua. Jumlah pekerja 15 orang, jumlah mesin 12 buah. Okey, macam mana nak buat ayat tu? Kita cuba Adani. Okey, Adani untuk ayat yang kedua. Sambungan dia. Perusahaan Songkok Safwan ditubuhkan pada tahun 2001 yang terletak di Kuala Ketil, Kedah. Lepas tu sambungan dia. Jumlah pekerja tu. Jumlah pekerja 15 orang, jumlah mesin 12 buah. Macam mana nak buat ayat? Ada? Oh, tak dengar. Salah mic ke? Oh, dia bercakap tapi tak dengar. Okey, gelombang apa? Okey, tak apa, kita cuba lain. Ahmad Amsyar boleh? Selamat pagi Ahmad Amsyar. Ada Ahmad Amsyar. Ain Syamim. Selamat pagi Ain Syamim. Ain Syamim pun tak ada. Ariana Batisyah. Cikgu, saya nak cuba. Okey, cuba. Pengusahaan Songkok Safwan mempunyai 15 orang pekerja dan menggunakan 12 buah mesin. Okey, mudah, senang saja. Perusahaan Songkok Safwan mempunyai 15 orang pekerja dan mempunyai 12 buah mesin. Okey, so kamu boleh ubah sikit sebab tadi kamu ambil permulaan sama yang satu, perusahaan Songkok Safwan. Cuba ubah sikit, tak nak sama macam yang ayat pertama tadi. Kamu boleh ubah pada asalnya, atau pada mulanya. Pada mulanya, syarikat ini mempunyai 15 orang pekerja dan 12 buah mesin. Okey. Pada asalnya kita ubah sikit. Okey. Ikut bukannya salah tadi, betul cuma kita ubah sikit ataupun kamu buat kilang perusahaan Songkok ini memiliki seramai 15 orang pekerja dan mempunyai sebanyak 12 buah mesin pembuatan Songkok. Okey. So kalau kamu nak ubah pada asalnya perusahaan Songkok ini memiliki pun boleh. Okey. Kita ubah sikit daripada ayat yang pertama. Okey.
Seterusnya kita pergi pada ayat yang ketiga. Pasaran. Okey, perancangan masa depan. Pasaran ke seluruh Malaysia, meluaskan pasaran ke Indonesia dan negara Brunei. Okey. Jadi boleh mulakan. Syarikat ini mempunyai apa? Siapa nak cuba? Kita cerita tentang syarikat perusahaan ni. Okey, jadi ambil isi tu, dia dah bagi, buat ayat saja. Okey, cuba Ilyas. Selamat pagi Ilyas. Ilyas tak ada dia. Irwan Hafiz. Irwan Hafiz. Muhammad Rizwan. Okay, Muhammad Rizwan. Cikgu. Ya. Boleh buat ayat. Sekejap. Syarikat ini ambil idea tu, perancangan masa depan. Jadi buat ayat. Syarikat ini Syarikat ini mempunyai mempunyai perancangan masa depan Saya cikgu. perancangan masa depan untuk meluaskan pasaran ke Indonesia dan negara Brunei Darussalam. betul lah tu betul lah tu syarikat ini mempunyai perancangan masa depan untuk meluaskan pasaran songkoknya ke Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Notah dah lengkap satu ayat. Okey, tak susah, kamu cuma buat ayat supaya okey. Ataupun kamu tulis songkok tersebut telah dipasarkan di mana? Songkok tersebut telah dipasarkan di seluruh Malaysia dan pihak pengurusannya telah merancang perancangan masa depan untuk meluaskan pasaran ke negara Brunei dan Darussalam. Okey, ini contoh. Tak semestinya kamu ikut yang ni. Kalau kamu ada ayat kamu sendiri, kamu boleh buat. Macam macam Iqbal tadi buat. Okay, syarikat ini mempunyai perancangan masa depan untuk meluaskan pasaran songkoknya ke Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Okey, habis untuk yang pertama. Perenggan yang pertama tentang sejarah penubuhan syarikat Safwan. Okey. Dah. Screenshot. Kamu nak salin balik senang. Okey, kita pergi kepada gambar yang kedua. Okey. Iaitu membina idea yang kedua. Belum screenshot. Ya? Belum screenshot. Oh, tak sempat. Okey. Dah. Okey dah. Okey, so kita pergi yang kedua. Okey, idea yang kedua iaitu menggunakan idea kedua iaitu perusahaan songkok Safwan dalam jadual. Okey, idea dia ialah pelbagai jenis. Pelbagai jenis. Okey, iaitu songkok dewasa. Okey, siapa nak buat ayat? Buat satu ayat pelbagai jenis. Boleh nak cuba? Perusahaan songkok ataupun syarikat ini mengeluarkan pelbagai jenis songkok. Senang saja kan? Okey. Perusahaan songkok Safwan ini mengeluarkan pelbagai jenis songkok. Kita ambil itu pelbagai jenis songkok. Mudah saja ayat pertama tu. Okey.
Sambungan dia, songkok dewasa, songkok kanak-kanak, songkok tinggi. Okey, siapa nak cuba? Sambungan tu. Perusahaan songkok Safwan ini mengeluarkan pelbagai jenis songkok. Luffy. Muhammad Luffy boleh? Buat ayat ada songkok dewasa, songkok kanak-kanak, songkok tinggi. Boleh guna antaranya. Antara Cikgu saya nak cuba. okey. Antaranya ialah songkok dewa kanak-kanak dan songkok tinggi. Okey, antaranya. Okey, boleh tu. Okey. Siapa? Batisha. Okey. So kamu boleh mulakan dengan antara songkok yang dikeluarkan ialah songkok dewasa, songkok kanak-kanak dan songkok tinggi. Okey. So kamu boleh tulis antara jenis songkok yang dihasilkan oleh pihak pengusaha kilang songkok ini ialah songkok dewasa, songkok kanak-kanak dan songkok tinggi. So kamu ambil maklumat tu buat ayat saja. Buat satu ayat yang sempurna. Okey. Jadi ayat yang kedua. Okey. Cikgu selalu ingatkan setiap perenggan tu paling kurang pun 3 ayat. Jadi kita nak bina 3 ayat dalam idea utama ni. Idea pelbagai jenis. Okey, seterusnya maklumat dia menepati cita rasa. Okey. Maksud dia sini, songkok tu menepati cita rasa pembeli ataupun pengguna. Okey. Kena nak buat ayat. Cuba. Siapa ada idea? Nora Shikin. Sudah cuba. Selamat pagi Nora Shikin. Cikgu, kalau nak try boleh tak? Okey, cuba. Apa tak boleh pula? Cikgu lagi suka kamu cuba. Okey, Nora Batisha. Perusahaan ini juga sangat menepati cita rasa pelanggannya. Okey, perusahaan ini juga. Okey, cuba kamu tukar produk. Perusahaan ni kita dah selalu guna sangat perusahaan, kita tukar pada produk. Produk yang Produk yang dikeluarkan sangatlah menepati cita rasa pelanggan. Okey, bagus. So, kita ubah sikit. Kalau kita asyik tulis perusahaan songkok ini, perusahaan songkok ini, dia macam sama, nanti bosan pembaca. Jadi kita tukar perusahaan tu kepada produk. Sebab kita nak cerita pasal produk menepati sasaran. Jadi kita tulis produk yang dihasilkan oleh syarikat ini sangat menepati cita rasa para pelanggan. Okey, itu contoh. So kita boleh tukar. Ataupun kalau mudah, semua songkok itu amat menepati cita rasa pengguna. Okey, so kamu boleh guna pelbagai kosakata. Kita tahu itu ialah produk. Produk yang dihasilkan oleh syarikat ini sangat menepati cita rasa pengguna. Okey, so siap. Screenshot. Lepas ni, ini adalah perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Okey, kita pindah kepada idea yang ketiga. Dah screenshot Okey. Maklumat yang ketiga, berkualiti. Okey. So maklumat di situ ialah cantik,
tahan lama, jahitannya kemas dan menggunakan baldu. Okey, kita nak buat ayat. Cantik. Produk tu cantik. Siapa nak cuba? Okey, Takif. Ada nak cuba Takif? Nur Kasih Zaris. Nak cuba? Cantik. Kita nak cerita pasal songkok yang dihasilkan itu cantik. Boleh buat cantik, diminati, sangat diminati. Cantik mengikut kesesuaian masa. Okey. Ada? Ada siapa nak bagi hadiah? Okey, tak ada. Kita cikgu buka. Okey. Songkok yang dihasilkan sungguh berkualiti dan amat cantik rekaannya. Ini contoh. Okey. Contoh, songkok yang dihasilkan sungguh berkualiti dan amat cantik rekaannya. Ini contohlah. Okey, kamu boleh buat ayat macam tu. Ya. Okey, yang kedua, tahan lama jahitannya kemas. Okay, boleh guna penanda wacana selain itu. Okey. Pernah cuba? Hafiz. Hafiz Ilham. Selamat pagi Hafiz Ilham. Ya. Okey, cuba buat ayat. Songkok tahan lama jahitannya kemas. Gunakan, boleh guna selain itu. Ayat pertama tadi, songkok yang dihasilkan sungguh berkualiti dan amat cantik rekaannya. Selain itu, Aku nak cuba. Lain. Cikgu, saya nak cuba cikgu. okey. Luffy, Apa mula cikgu tadi? Mula-mula. selain itu, Selain itu produk ini tahan lama dan jahitannya kemas dan berkualiti. okey, bagus. Okey, okey. Ada lagi siapa nak cuba? Tadi siapa tadi? Saya. Okey. Ilyas, okey. Selain itu, songkok yang dihasilkan oleh syarikat ini jahitannya kemas dan juga tahan lama. Okey, okey, betul lah tu. Okey. So kamu gabungkan guna penanda wacana selain itu. So kita nak kaitkan dengan ayat pertama tadi cantik. Bila kita nak kaitkan, kita guna penanda wacana selain itu. Selain itu, songkok yang dihasilkan tahan lama dan jahitannya sangat kemas. Cukup macam tu. Okey. So kamu boleh guna penggabung jalinan tu. Okey. Songkok ini amat tahan lama dan jahitannya kemas. Itu yang lebih mudah. Okey. So kalau kamu nak guna selain itu pun boleh. Kamu nak gabung jalinkan. Okey. Yang ketiga, menggunakan baldu berkualiti dari luar negara. Okey, siapa nak cuba? Buat satu ayat. Menggunakan baldu berkualiti. Baldu ni kain yang lembut lah. Kain yang lembut. Macam kain tu kalau kita rasa dia lembut je. Okey. Dia tak kasar. Menggunakan baldu berkualiti dari luar negara. Okey. Songkok yang dicipta oleh syarikat ini menggunakan baldu berkualiti dari luar negara. Okey, bagus. Okey, Ilyas, betul lah tu. Okey. Songkok yang dicipta atau yang dihasilkan oleh syarikat ini menggunakan baldu berkualiti dari luar negara. Okey. Kalau kamu nak tambah yang lain supaya lebih mantap, kamu boleh juga guna ayat-ayat yang lain. Okey. Syarikat juga menggunakan baldu yang berkualiti dari luar negara untuk apa?
untuk kepuasan pelanggan, untuk menjaga kualiti barangnya. Okey, contoh sini, pihak perusahaan songkok ini menggunakan baldu berkualiti dari luar negara. Kalau kamu nak sambung, untuk menjaga kualiti produknya. Okey, betul lah macam Ilyas kata tadi ya. Pihak perusahaan songkok ini menggunakan baldu berkualiti dari luar negara. Okey. Screenshot. Kita pergi kepada isi yang terakhir. Okey. Iaitu harga berpatutan. Harga berpatutan paling murah RM50, paling mahal RM150. Harga berpatutan dulu. Macam mana nak buat ayat? Takkan kita nak kata harga berpatutan. Takkan nak kata itu. Kita buat satu ayat. No, Alicia Sofia. Selamat pagi Alicia Sofia. Ada idea nak sumbangkan idea harga berpatutan? Cikgu, kejap. Ya. Yeah. Nak cuba? Okey. Syarikat ini menjual songkok dengan harganya berpatutan. Dengan harganya berpatutan. Syarikat ini mengeluarkan songkok dengan harga, tak payahnya dengan harga yang berpatutan. Harganya berpatutan itu kalau kamu buat ayat lain. Okey, ada siapa lagi nak cuba? Alicia Sofia tadi. Okey, terima kasih Luffy dah bagi dia satu. Cikgu, saya nak cuba. Ya. Latisha. Songkok ini dijual dengan harganya yang berpatutan. Okey, songkok ini dijual dengan harganya berpatutan. Okey, itu idea Sazatul. Okey. Okey. Contoh sini, songkok yang dipasarkan itu harganya berpatutan dan mampu dibeli oleh sesiapa sahaja. Okey, cikgu tambah situ, dan mampu dibeli oleh sesiapa sahaja. Kalau harganya berpatutan, mampu dibelilah. Mampu dibeli oleh sesiapa sahaja. Maksudnya, memang harganya berpatutan. Sesiapa sahaja boleh beli. Okey? Maksudnya kalau harga dia mahal, tak semua orang boleh beli. Okey? Orang yang ada duit saja boleh beli. Okey, tapi sebabnya harga dia berpatutan, semua orang boleh beli. Okey. Paling murah RM50. Macam mana nak buat ayat tu? Nak sambung ayat tu? Buat ayat kedua. Nora Syikin nak cuba? Ada siapa nak cuba? Saya. Ilyas dulu. Okey, Ilyas. Harga yang paling murah untuk songkok ini adalah RM50. Harga yang paling murah. Ulang balik. Harga yang paling murah. Harga yang paling murah untuk songkok ini dijual adalah RM50. Okey, harga yang paling murah untuk songkok ini dijual adalah RM50. Okey, Luffy. Terima kasih Ilyas bagi dia. Luffy ada lagi? Sama? Songkok ini dijual dengan harga yang paling murah ialah RM50. Songkok ini dijual dengan harga yang paling murah ialah RM50. Okey, gunakan ialah, jangan guna adalah. Ialah RM50. Okey, terima kasih Luffy. Okey.
Ataupun kamu boleh buat harga songkok yang paling murah dijual ialah serendah RM50. Okey. Itu antara contoh ayat. Harga songkok yang paling murah dijual ialah serendah RM50. Okey, kemudian paling mahal boleh guna, nak kaitkan guna penanda wacana apa paling sesuai? Manakala. Ya, bagus. Manakala Harga songkok yang paling mahal dijual ialah setinggi RM150. okey, bagus Ilyas. So kalau yang paling tinggi guna paling mahal ialah setinggi. Tadi serendah, lawan dia setinggi. Harga songkok paling mahal yang dijual ialah setinggi RM150. Okey, itu contoh. Okey. Ataupun bagi harga songkok yang paling mahal dijual ialah bernilai RM150. Okey. Ini dia guna bagi. Kalau kamu guna manakala pun boleh. Manakala harga songkok yang paling mahal dijual ialah setinggi RM150 pun betul. Okey. Okey, habis. Screenshot. Okey. Tok Muhammad hebat Tok Muhammad. Ya. Okey. So, kamu akan banner karangan buku penulisan. Okey. So, dia punya contoh dia di sini. Okey. Tajuk dia Perusahaan Songkok Safwan. Okey. So, dia bagi situ, dia mulakan dengan Perusahaan Songkok Safwan. So, ambil tentang apa? Sejarah penubuhan tadi. Okey, 3 ayat. Kemudian perenggan kedua, selain itu, kamu tulis tentang pelbagai jenis. Okay? Pelbagai jenis. Selain itu, okey, kemudian dia ambil di samping itu untuk maklumat ketiga, berkualiti. Yang kita bina tadi, berkualiti. Akhir sekali kita tentang harga berpatutan. Okey. Kemudian penutup. Okey, itu contoh penutup. Kesimpulannya, kita mestilah mempunyai sikap keusahawanan untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Oleh itu, kita perlu bersungguh-sungguh dan bijak merancang pemasaran produk agar mendapat keuntungan jualan. Benarlah pepatah Melayu ada mengatakan, hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Yang menjadi prinsip dalam kehidupan seorang untuk merealisasikan impian hidup. Okey, so penutup itu pun 3 ayat. Kemudian dimasukkan satu pepatah yang berkaitan dengan cerita. Di sini cikgu bagi contoh pepatah Melayu, hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Maksudnya kalau nak berjaya, mesti ada banyak cara. Kalau nak buat, mesti ada banyak cara. Masalah memang ada. Jadi kita kalau tak boleh macam ni, kita buat cara lain. Maksudnya kita sentiasa berusaha. Tapi kalau tak nak buat, macam-macam alasan dia boleh bagi. Macam-macam alasan dia boleh cipta. Pasal dia tak nak buat. Susah, tak ada masa, banyak kerja, macam-macam lah alasan. Sebab dia tak nak buat. Okey, so screenshot dan nanti mudah kamu nak buat dalam buku. Okey, bila kamu dah buat, kamu biasalah ambil gambar, kamu boleh hantar. Ataupun kalau kamu ada komputer, kamu boleh terus type dalam Word dan tukar pada PDF dan boleh hantar ke portal ataupun laman hantar tugasan. Okey? Okey. Dah screenshot Cikgu yang tadi tak sempat nak screenshot Yang mana? Yang Ulang balik Cikgu ulang balik. Okay, ini yang pertama.
Okey. Ini Dah. yang pertama. Kemudian kita pergi yang kedua, maklumat yang kedua. Dah. Miss. Ah, Dah. okey. Ini yang ketiga. Ketiga, berkualiti. Dah, Dah. cikgu. Dah. Okey, ini yang keempat, tentang harga berpatutan. Belum. Dah, cikgu. Dah. Okey, ini ialah contoh format dia. Okey, dah siap, kamu screenshot, boleh hantar dalam portal hantaran tugas tugas murid. Okey. 6 gemilang yang kerja semalam, salah satu je seorang hantar, yang lain tak hantar. Salah satu dia 5 minit lepas cikgu habis kelas terus dia hantar. Itu cekap buat. Okey. Yang lain belum siap lagi ke ataupun belum sampai masa lagi nak hantar. Okey. Kamu kena ingat kalau hendak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Okey. So itu saja untuk pelajaran hari ini. So Cikgu ada kahut ke? nak buat kaut? Okey. Quiz. Kahut cikgu. Okey, kau ada setengah jam lagi. Okey. Sebab 6 hari ada kelas bahasa Inggeris. Okey, kita boleh buat juga kaut sebelum menutup. Okey. Okey, kaut. Okey, siapa yang belum isi Dah. kehadiran? Belum, cikgu. Okey, siapa yang belum isi dulu. Setara cikgu buka kaut. Tolong seorang paste dekat ruang chat Kahoot ataupun Kahoot pula, borang kehadiran. Okey, hari ni kita buat bahasa istana boleh Ulang kaji bahasa istana. Boleh? Boleh. Okey. Boleh, cikgu. Okey, ulang kaji bahasa istana. 20 soalan. Saya rasa kita pernah buat. Tapi tak apa, kita tengok. Benar-benar. Okey, kita ulang kajilah. Kalau dah buat maksudnya tak ada yang salah lah kan. Okey, cuma siapa yang lebih pantas menjawab. Okey? Okey. Hantar Kahoot hati.
letak nama sebenar, siapa letak nama lain, nama harimau lah, nama kucing ni. Diam. Okey, start 20 orang. Ada lagi? 7. Dah. Okey. Okey, maksud murka. Okey, masih ada lagi yang salah. Murka maksudnya marah. Kenapa ada pilih sayang? Suka. Sedih pun ada. Murka, marah. Okey. So next. Okey, Ilyas. Okey. Menghadap. Ini soalan yang pernah keluar tahun 2000. Okey, menghadap maksudnya berjumpa. Menghadap raja. Berjumpa raja. Bukan berjalan, bukan berbual dan bermain. Rakyat contohnya Hang Tuah datang menghadap Sultan. Maksudnya berjumpa Sultan. Okey. Oh, Irwan. Oh, bagus Irwan. Sedang mengejar. Bersemayam. Ini pun selalu keluar. Bersemayam. Bersemayam tu maksudnya duduk. Bersemayam di mana tu? Di istana ataupun di singgah sana. Tempat tu singgah sana. Duduk-duduk. Bersemayam. Ramai kata tidur. Tidur mana? Bukan bahasa istana. Tidur lain. Okey. Nanti ada soalan tentang tidur. Okey. Kita tengok siapa yang leading. Ikhwan. Okey, Irwan, Ilyas. Okay. Next. Okey, singgah sana. Macam cikgu tadi, bersemayam di singgah sana. Singgah sana tu ialah kerusi raja. Okey, baru cikgu sebut tadi ya. Kerusi tempat raja duduk, singgah sana. Okay? Bukannya katil. Meja makan, basikal pun ada pilih. Ada juga pilih basikal. Okey. So singgah sana ialah kerusi tempat raja duduk. Okey. Okey, Sazato, Iwan. Okey. Tempat kedua, 3, 4, 5. Semua 6G. Ilyas orang Nabi atas. Okey. Bertitah. Okey, 23 orang betul. Berkata, bertitah ni berkata. Bukan ada pilih bernyanyi, bukan bernyanyi. Menangis pun ada. Okey. So bertitah ni ialah berkata. Okey, Hafiz Islam. Okey. Gering.
gering sama maksudnya dengan bahasa standardnya ialah sakit. Sakit. Ada tulis meninggal dunia, bukan. Sehat, bukan. Ada juga pilih gembira. Sakit, gering. Okey. Masih lagi. Ilyas, beradu. Okey, beradu maksudnya tidur. Okey, tidur. Baginda sedang beradu di kamar. Tidur di bilik. Okey. Makan, membaca, berlari. Okey. Okey, seterusnya. Irwan berjaya memintas Ilyas. Okey. Tahniah Irwan. Santap. Santap. Okey, santap bermaksud makan. Makan. Ada pilih mandi dan ada pilih membaca. Okey. Okey, makan Sepatutnya benda ni dah ulang-ulang banyak kali, sepatutnya betul. So, Hafiz sudah mengejar. Okey, sudah naik podium. Next. Okey, mangkat. Mangkat bermaksud meninggal dunia, bukan beredar, dan ada juga berkata. Berkata tadi kan bertitah, kan? Bertitah. Okey. So meninggal dunia, okey. Islam leading, okey. Okey, bersiram. Siram pokok. Okey, 23 orang betul. Tahniah. Bersiram. Siram tu air kan? Bersiram air maksudnya mandi. Ada pilih berlari dan sakit. Kan sakit tadi dah ada gering. Gering tu sakit. Okey. So bersiram ni ialah mandi. Nama pun bersiram. Siram air, mandi. Okey, tiada pergerakan. Okey, ini ayat. Seluruh rakyat berasa duka cita apabila raja yang disayangi telah tadi kita dah tahu tadi mangkat tu ialah mati. Jadi ini ayat dia. Seluruh rakyat berasa duka cita. Duka cita tu sedih apabila raja yang disayangi telah mangkat. Matilah, meninggal dunia. Kenapa ada pilih bersiram? Takkan raja mandi kamu nak sedih? Ada pilih bersantap. Kenapa raja makan kamu bersedih, rakyat bersedih? Okey. So kamu kena faham apa yang kamu jawab tadi. Ini dalam bentuk ayat. Okey. Okey, tiada pergerakan, masih lagi Hafiz Islam. Okey, ayat yang kedua. Okey, sudah ramai tabib. Tabib ni macam dukun dukun. Tabib tu dukun atau doktor lah, doktor. Kalau sekarang ni doktor. Okey, sudah ramai tabib telah cuba merawat raja yang sedang. Merawat tu kata kunci dia tu, merawat. Kalau rawat tu maksudnya mestilah raja tu sedang sakit. Dalam bahasa Cina sakit ialah gering. Okey. Ada seorang pilih mangkat. Kalau dah mangkat, dah meninggal, nak buat apa nak rawat lagi, kan? Kalau orang dah meninggal, tak perlu nak rawat lagi. Okey, tiada pergerakan. Okey.
Okey, Baginda Sultan sangat mengantuk lalu Baginda kata kunci ialah mengantuk. Mengantuk. Okey, Baginda Sultan sangat mengantuk lalu Baginda beradu. Kata kunci situ ialah mengantuk. Bila mengantuk ialah Tidur mana? okey, mengantuk mesti nak tidur. Tidur dalam bahasa istana ialah beradu. Okey. Takkan mengantuk nak makan pula, bersantap. Okey. Okey, kita tengok perubahan, ada perubahan. Masih tak ada perubahan. Api Islam lagi. Mengekalkan. Sebaik saja pulang daripada berburu, Baginda pun menyegarkan badan Baginda. Okey, kata kunci ialah menyegarkan. Okey, kata kunci untuk jawapan ni ialah menyegarkan. Kalau nak segarkan badan, kita mestilah hendaklah mandi. Mandi dalam bahasa istana ialah bersiram. Okey. Bukannya nak tidur dan makan. Okey. Ya, okey, Ilyas. Okey. Hafiz tadi salah tu. Terus hilang. Maksudnya dia salah. Okey, kita tengok soalan ke-15. Sultan amat sangat apabila mendapati rakyat tentera Baginda telah berpaling tada. Berpaling tada, menyerah kalah. Marah. Bila tentera menyerah kalah, Sultan rasa apa? Okey, Sultan dah tentu rasa murka. Kata kunci situ ialah berpaling tada. Bila tentera berpaling tada tu maksudnya menyerah kalah. Bila tentera dia sendiri menyerah kalah, mestilah Sultan berasa marah. So, marah ialah murka. Okey, murka. Okay, kita tengok situ. Okey, Ilyas. Oh, Ilyas naik balik. Okey. Faiz cuba mengejar. Okay. Irwan. Tadi Irwan. 4 soalan lagi. Beri pingat. Okey, bagus. Berkenan. Okey. Sultan Mahmud berkenan memberi pingat pahlawan kepada Hang Tuah. Okey, berkenan ni maksud dia sudi. Sudi. Sultan Mahmud sudi memberi pingat. Okay? Sudi. Berkenan tu sudi. Kamu berkenan tak dengan dia? Sudi tak dengan dia? Okey, berkenan. Okey. Kenapa ada pilih ni? Berangkat. Bukan berangkat. Berangkat tu bergerak. Okey. So, pilihan ni adalah berkenan. Maksudnya sudi. Okey. So, kita tengok. Okey. Afifah naik atas. Okey, podium. Sampai saja istana, Baginda pun sampai saja di istana, Baginda pun bersemayam di atas singgasana. Maksudnya duduk di atas kerusi. Kan tadi dah belajar bersemayam duduk. Singgasana tempat duduk. Jadi duduk di tempat duduk raja. Okey. Tadi yang kita buat soalan 1 dan soalan 2 tadi, siapa ingat? Okey. Tak boleh. Sampai di istana Baginda pun bertitah di atas peraduan. Tak boleh.
Okey. Ada juga pilih bersiram. Takkan raja nak bersiram di atas singgasana, mandi di tak boleh. Okey. So jawapan sesuai ialah bersemayam di singgasana. Ada perubahan? Okey, Irwan. Okey, jadi Irwan. 2 soalan lagi Irwan. Han Jebat pun diperintah untuk raja. Berjumpa raja. Okey, Han Jebat pun diperintah untuk berjumpa raja. Berjumpa raja tadi kita dah kata berjumpa ialah menghadap. Menghadap. Okey, Ilyas. Okey. 2 soalan lagi, 19. Pulang ke istana. Kata kunci ialah pulang. Okey, berangkat. Okey, tahniah semua orang betul ni. 23 orang betul. Setelah selesai majlis itu, Baginda Sultan pun berangkat. Berangkat tu maksudnya bergerak. Bergerak pulang ke istana. Okey, soalan yang terakhir. Okey, siapa Irwan nak kejar naik podium boleh. Irwan, Faiz, Norwadan. Okey, cuba kejar. Yang terakhir. Raja Ahmad telah kepada Panglima supaya menyediakan ulu balang. Raja Ahmad telah bertitah. Bertitah itu maksudnya berkata kepada Panglima supaya menyediakan hulu balang untuk bersama Baginda pergi memburu. Okey. Berkenan ni tadi kalau sudi memberi. Okey. Okey, kita tengok siapakah yang berjaya ke podium. Tempat ketiga tahniah Faiz. Okey. Tempat kedua Irwan. Tahniah Irwan. Tempat pertama kekal kepada Ilyas. Okay. So tahniah Ilyas, Irwan dan Faiz. Okey. Sebelum cikgu akhiri kelas, sekali lagi cikgu ingatkan jangan lupa isi borang kehadiran. Okey, borang kehadiran. Okey, borang kehadiran cikgu hampas sekali lagi. Siapa yang belum isi borang kehadiran. Dan kita jumpa pada minggu hadapan. Jangan lupa kerja rumah buat, lepas tu snack hantar dalam portal hantar tugasan. Okay, so kita jumpa pada minggu depan hari Selasa. Hari Jumaat cikgu hantar video saja. Okay, so jaga diri dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum cikgu.